Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Muhammad Zafarul Haikal bin Wan Muhammad Zaidi. Saya merupakan wakil daripada Grup 5 untuk tugasan pada kali ini. Jadi untuk tugasan pada kali ini, kami akan membincangkan perkara yang berkaitan dengan tajuk ikhtiar dan juga tawakal. Tapi saya akan lebih memfokuskan kepada perkataan tawakal lah. Perkataan tawakal ataupun kalimat tawakal itu sendiri merupakan perkataan yang biasa kita dengar. Perkataan yang biasa kita sebut dalam kehidupan seharian kita. Kerana perkataan tawakal itu sendiri merupakan perkataan yang indah. Sebab bila kita bertawakal, segala beban, segala masalah yang menimpa kita, kita akan terasa ringan. Kita tidak akan rasa bebanan yang berlebihan. Ini merupakan salah satu kelebihan bila kita bertawakal. Namun, persoalannya, mungkinkah seseorang itu bertawakal jika dia tidak mengimani ataupun dia tidak sedar bahawa segala bebanan ataupun masalah yang menimpanya itu merupakan takdir daripada Allah Azza wa Jalla? Ini persoalannya. Tawakal itu sendiri lebih mudah untuk kita katakan dalam tutur kata kita. Tetapi susah untuk kita praktikkan dalam kehidupan seharian kita. Samalah juga dengan kalimah keimanan kepada takdir. Dua kalimah ini memang senang untuk kita sebut dalam tutur kata kita, tetapi susah untuk kita merealisasikannya saat hidup kita ditimpa ujian. Ini boleh saya katakanlah bahawa tawakal itu sendiri merupakan perkataan yang hampir tidak wujud dalam kamus masyarakat kita. Jika kita meneliti balik ataupun kita lihat semula asal usul perkataan tawakal itu sendiri berasal daripada perkataan wakala yakilu yang membawa maksud kita mewakilkan. Jadi jelaslah kita lihat bahawa daripada perkataan tawakal ini wujudnya perkataan wakil. Perkataan wakil ni dalam istilah bahasa Melayu boleh dikatakan sebagai orang perantaraan. Tetapi bila kita lihat dalam istilah bahasa Arab, wakil itu juga boleh diertikan sebagai pelindungan ataupun orang yang melindungi. Oleh itulah dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat, contohnya seperti ayat wa huwa ala kulli syai'in wakil yang membawa maksud dan Allah lah, kepadanya lah sesuatu yang dijadikan wakil. Billahi wakila. Yang membawa maksud dan cukuplah bagiku Allah sebagai wakil. Surah An-Nisa ayat yang ke-81. Dari sini kita boleh lihat, kita boleh simpulkan bahawa perkataan tawakal itu bermaksud kita menyerahkan kepada Allah segala persoalan, segala masalah yang kita hadapi ni kepada Allah. Selepas kita berusaha. Tetapi berusaha yang macam mana? Berusaha dengan bersungguh-sungguh. Berusaha sehabis-habis yang kita boleh lakukan. Barulah kita bertawakal kepada Allah. Ini seperti yang dijanjikan oleh Allah, kata Nabi Muhammad SAW. Orang yang hidup dalam dirinya bertawakal kepada Allah, maka selamatlah dia daripada hisab. Allah akan masukkannya ke dalam syurga tanpa pemeriksaan. Ini jelas, ini merupakan salah satu manfaat apabila kita bertawakal. Perkataan tawakal ini kita boleh lihat dengan jelas dalam situasi kita sekarang yang dilanda dengan pandemik COVID-19. Kita boleh lihat banyak perkara yang dahulunya kita boleh lakukan tanpa sebarang masalah. Dalam masa COVID-19 sekarang ni, kita perlu ikut peraturan. Kita perlu ikut segala arahan yang dikeluarkan, yang disyorkan oleh pihak kementerian. Contohnya seperti kita perlu mendapatkan suntikan vaksin. Kita perlu menjarakkan penjarakan sosial, menjarakkan ketika kita solat. Banyaklah perkara yang dulunya tiada, ada pada zaman ataupun era COVID-19 ini. Tetapi walaupun kita dah buat semua yang disyorkan ataupun semua yang diarahkan oleh pihak kementerian, tapi
perasaan susah hati, perasaan gelisah itu masih ada. Kenapa? Kerana tiadanya tawakal dalam diri kita. Tawakal ni bukan sahaja banyak manfaat yang kita boleh dapat bila kita bertawakal, tetapi tawakal itu sendiri merupakan puncak iman kita. Kerana dengan bertawakal, kita akan lebih yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa ada pada kita walaupun di saat kita senang, di saat kita susah, di saat kita ditimpa ujian, tapi kita kena sentiasa bertawakal kepada Allah kerana Allah sentiasa ada kepada kita. Tapi dengan syarat, kita perlulah berusaha sedaya upaya kita dahulu, barulah kita berserah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zahiri dan daripada grup 5. Hari ini saya akan membentangkan tentang tajuk ikhtiar. So, ikhtiar bermaksud mencuba dengan sedaya upaya mencari jalan untuk menyelesaikan sesuatu masalah atau untuk menggapai sesuatu perkara. Agama Islam amat menggalakkan umatnya untuk berikhtiar terlebih dahulu sebelum berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Secara konsepnya, ikhtiar adalah secara lahiriah atau dengan kata lainnya melalui perbuatan. Sebagai contohnya, pandemik COVID-19. Antara ikhtiar yang telah dilakukan ialah menjaga SOP seperti menjaga jarak, tidak bersalaman antara satu sama lain dan memakai mask. Umumnya, orang yang tidak kukuh pegangan agamanya akan mengatakan ikhtiar ini bertentangan dengan ajaran Islam iaitu merapatkan hubungan silaturahim. Walhal, ini merupakan ikhtiar yang cukup bernas pada pendapat saya dalam membendung penularan wabak penyakit berjangkit ini. Selain itu, contoh yang dapat dikaitkan dengan ikhtiar ialah seorang pelajar yang ingin berjaya di dalam akademik. Antara ikhtiar yang dapat dilakukan olehnya ialah fokus di dalam kelas, membuat latihan dan membuat ulang kaji pelajaran. So, secara kesimpulannya, kita mestilah mempunyai usaha terlebih dahulu sebelum bertawakal kepada Allah Subhanahu